Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat syarat perjalanan yang membolehkan sembahyang jamak dan qasar. Yang pertama, jarak jauh perjalanan tersebut mestilah lebih kurang 81 km atau lebih kurang 2 marhalah. Okey, lebih kurang 2 marhalah 81 hingga 90 km, maka pada ketika itu kita boleh jamak dan juga kita boleh qasarkan. Dan yang kedua, perjalanan hendaklah menuju ke arah tertentu dan tahu tempat yang dimaksudkan. Seseorang itu tidak dianggap musafir jika dalam keadaan kebingungan dan dia tak tahu tempat ataupun arah mana yang ingin dia tuju. Maka yang kedua, kalau tuan-tuan bermusafir, maka tuan-tuan kena tahu tuan-tuan nak pergi mana. Maka bila mana tahu nak pergi mana, pada ketika itu baru tuan-tuan dikira sebagai orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, perjalanan yang dilakukan bukanlah untuk tujuan maksiat. Maka sebagai contoh tuan-tuan, ialah kalau pergi ke Pasir Gudang ni, contoh ada CIMB bank dekat situ, kalau nak merompak dekat sini, kena tangkap CCTV, orang kenal dia orang Cahaya Baru contoh. Dan tuan-tuan pun plan untuk buat rompakan di bank keluar sebagai contoh. Maka kalau kita dalam perjalanan daripada Cahaya Baru ke keluar ni lebih 90 km, dan kita boleh jamak dan qasar, maka tuan-tuan pun bertolak pada waktu selepas waktu asar. Bila selepas waktu asar dalam perjalanan sampai saja mungkin di sedenak masuk waktu maghrib, maka tuan-tuan pun tengok waktu ni kalau sembahyang isyak dekat keluar ni tak sempat nak buat operasi ni, maka dia tengok keadaan dan sebagainya. Maka pada ketika itu dia pun solat jamak dan qasar dekat sedenak. Sebab apa? Sebab nak memudahkan urusannya berompak bank dekat keluar tu nanti. Maka pada ketika itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk dia solat jamak dan qasar, sebab dia berada dalam keadaan tujuan untuk melakukan kemaksiatan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, saya simpulkan seperti ini. Saya bagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, kurang daripada 3 hari. Yang kedua, lebih daripada 4 hari. Dan yang ketiga, tak tahu berapa hari. Jadi syarat yang ketiga. Yang pertama, dia kurang daripada 3 hari. Yang kedua adalah lebih daripada 4 hari. Lebih daripada 3 hari bermaksud 4 hari dan ke atas. Dan yang ketiga adalah tidak mengetahui berapa jumlah bilangan hari yang dia akan bermusafir. Maka tuan-tuan, kita lihat dulu penerangan yang pertama. Sebagai contoh, tuan-tuan daripada Cahaya Baru, tuan-tuan nak balik kampung. Kita ambillah kampungnya dekat Melaka. Maka tuan-tuan keluar rumah hari Isnin. Tuan-tuan berada di Melaka Rabu, Khamis dan Jumaat. Maka kemudian hari Ahad tuan-tuan balik ke Cahaya Baru semula. Maka bila mana kita lihat 3 hari sahaja berada di Melaka. Okey, bila mana 3 hari sahaja ataupun kurang daripada 3 hari, maka pada ketika itu tuan-tuan boleh solat jamak dan qasar di Melaka ketiga-tiga hari ketika mana tuan-tuan berada di Melaka. Okey, tidak termasuk perjalanan pergi dan tidak termasuk perjalanan balik. Tuan-tuan pergi hari Isnin, sampai di sana hari Isnin, maka dia dikira hari perjalanan. Kemudian Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat tuan-tuan balik semula ke Cahaya Baru. Maka pada ketika itu, hari pertama, kedua dan ketiga, ketiga-tiga hari ini tuan-tuan boleh solat jamak dan qasar ketika mana berada di Melaka. Itu yang pertama. Okey, setakat ni saya yakin dalam saya yang pertama jelas. Bila mana kita lihat kepada yang kedua, 3 hari dan lebih, maksudnya dia lebih daripada 3 hari, senang cerita 4 hari. Contoh tuan-tuan daripada Cahaya Baru, tuan-tuan pergi juga ke Melaka balik kampung. Hari Isnin perjalanan, Rabu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tuan-tuan berada di Melaka. Kemudian hari Sabtu tuan-tuan bergerak balik daripada Melaka pergi ke semula, balik semula ke Cahaya Baru.
Maka kalau kita lihat berapa hari berada di Melaka? 4 hari. Bila masuk sahaja kepada 4 hari, tuan-tuan sudah dikira bermukim di sana. Okay? Maka pada ketika itu, hari apa sahaja yang tuan-tuan boleh jamak dan qasar? Perjalanan pergi dan juga perjalanan balik sahaja. Pergi hari apa? Hari Isnin. Balik hari apa? Hari Ahad. Maka bila mana Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat berada di Melaka, tuan-tuan kena solat secara tamam, solat secara sempurna. Okay? Walau bagaimanapun tuan-tuan, saya yakin dan percaya ada beberapa pengamalan kita dahulu. Kita menganggap bahawa 3 hari pertama berada di Melaka, kita akan solat secara jamak dan qasar. Masuk sahaja hari keempat, iaitu hari Jumaat, maka baru tuan-tuan akan solat secara tamam, secara sempurna. Ini pengamalan kita dahulu. Tetapi bila mana kita melihat kepada syariat yang ditetapkan, kalau lebih daripada 4 hari, maka perjalanan pergi dan juga perjalanan balik sahaja. Okay? Ini selesai. Seterusnya kita lihat kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah kita tidak tahu berapa jumlah bilangan hari kita berada di tempat yang kita nak tuju, ataupun kampung kita. Contoh, kita ada beberapa urusan kerja, kita pun pergi bermusafir, namun kita tak tahu berapa hari yang boleh selesai urusan tersebut. Sebagai contoh tuan-tuan, bila mana mertua saya berada di IJN lagi sekarang, jadi pada asalnya dia bagi tahu sekian-sekian hari, maka kita dah boleh agak berapa hari berada di IJN di Kuala Lumpur. Maka abang ipar saya yang jaga pun, saya dah bagi tahu, dah boleh agak lah berapa dia ada berada di IJN. Dia duduk di situ. Maka bila mana berada di IJN lebih kurang 10 hari, yang boleh jamak dan qasar perjalanan pergi dan balik sahaja. Sebab dia lebih daripada 3 hari, masuk 4 hari. Okay? Nak pun tuan-tuan, bila mana masuk sahaja hari kedua, doktor kata tak confirm nak bila nak operation. Bila tak confirm nak operation, kemudian dia akan duduk di ICU selepas beberapa hari, kemudian beberapa hari dan sebagainya. Maka tak confirm berapa hari. Dia duduk di tempat yang ketiga, dia tak confirm berapa hari. Maka bila mana tak confirm berapa hari, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka pada ketika itu boleh solat jamak dan qasar sepanjang berada di tempat yang kita tuju, selagi mana tidak lebih daripada 18 hari. Disebutkan tidak lebih daripada 18 hari. Tak lebih daripada 18 hari, tidak termasuk perjalanan pergi dan syarat jamak takdim yang pertama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ditunaikan secara tertib antara keduanya, iaitu dengan menunaikan sembahyang yang pertama, iaitu ditunaikan pada waktunya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sembahyang yang kedua, seperti mentakdimkan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Maka dia ditunaikan secara tertib. Maksud tertib mengikut turutan. Ingat lagi tuan-tuan, kalau rukun sembahyang di akhir tu ada tertib. Kalau dalam rukun wuduk pun di akhirnya ada tertib. Kebanyakan rukun dalam ibadah akhirnya dia ada tertib. Tertib ni maksudnya apa? Mengikut turunan. Kalau bila mana cerita tentang takdim, dia kena mengikut urutan tertib, iaitu sembahyang zuhur terlebih dahulu, kemudian dia bawa kepada sembahyang asar. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, hendaklah berniat jamak untuk menunaikan sembahyang kedua dalam waktu yang pertama, sebelum selesai sembahyang yang pertama. Disunatkan berniat demikian ketika takbiratul ihram pada sembahyang yang pertama. Maka kita niatkan. Seperti mana kita tahu dalam banyak rukun pun dia ada bahagian yang pertama, antara bahagiannya adalah disebutkan bahawa niat. Maka innamal a'malu binniyat, segala apa perkara yang kita lakukan semuanya berkaitan dengan niat, maka dia perlu diniatkan. Okay? Sama ada disunatkan niat pada takbir yang pertama, takbiratul ihram, ataupun sebelum kita bagi salam, masih boleh lagi diniatkan untuk kita bawa sembahyang yang kedua pergi kepada sembahyang yang pertama. Itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga, ditunaikan secara mualat, yakni berturut-turut. Dia tidak ada perbezaan ataupun tidak ada perkara yang kita lakukan pada waktu di antara, sebagai contoh zuhur dan asar, di antara waktu setelah kita beri salam, tidak ada perkara yang kita lakukan pada ketika itu, maka kita terus untuk bangun dan terus melakukan solat yang kedua. Sebab itu disebut sebagai mualat. Sebagai contoh, kalau kita pergi dekat RNR, mungkin kita sampai ke RNR, kita sembahyang zuhur dan asar. Habis saja sembahyang zuhur, kita pun cakap haus sangat lah ni, jom kita minum dulu.
Maka dia pun terus pusing jalan round dulu dekat kedai itu, cari minuman dan sebagainya. Maka baru nak pergi ke sembahyang asar. Maka pada ketika itu tidak dibenarkan. Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya dipisahkan dengan perkara lain dalam jarak masa yang panjang menurut pandangan umum ataupun uruf, atau melewatkan sembahyang yang kedua tanpa menyibukkan diri dengan sesuatu, maka batal jamaknya dan dia wajib menunaikan sembahyang kedua itu pada waktunya. Maka tadi selesai, waktu yang pertama dah ditunaikan selesai, kemudian bila mana dia sibukkan dengan perkara-perkara yang lain, sehingga dia sampai satu masa yang dilihat sebagai waktu yang panjang mengikut uruf pada keadaan itu, maka seterusnya dia tidak boleh untuk tunaikan solat asar tadi. Maka solat asar tersebut perlu ditunaikan pada waktu asar itu tadi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, perjalanan berterusan sehingga dia berada dalam keadaan sembahyang yang kedua. Ini bermakna sembahyang yang kedua tidak batal sekiranya dia sampai di baladnya dalam keadaan sembahyang kedua sedang didirikan. Maksudnya sembahyang yang kedua didirikan ketika masih dalam musafir, walaupun ketika sampai di baladnya dia masih lagi dalam keadaan bersembahyang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya begini. Bila mana kita dalam keadaan musafir, bila dalam keadaan musafir, kita daripada kampung nak balik ke rumah kita di Cahaya Baru, maka kita keluar dia dalam perjalanan masuk waktu zuhur. Dan bila mana masuk waktu zuhur, kita pun jamakkan, jamak takdim, iaitu zuhur dan juga asar. Sampai sahaja di Cahaya Baru masih ada lagi waktu asar, ataupun sedang berlaku, ataupun di masjid orang sedang menunaikan solat asar. Adakah asarnya perlu diulang? Maka asarnya pada ketika itu tidak perlu diulang, telah selesai dia tunaikan ketika mana dia berada dalam keadaan bermusafir. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang keempat. Seterusnya kita lihat pula syarat-syarat jamak takhir. Kalau tadi kita lihat 4 syarat berkaitan dengan jamak takdim, dan seterusnya kita lihat pula syarat-syarat berkaitan dengan jamak takhir. Yang pertama, berniat hendak melewatkan sembahyang pertama ketika mana dalam waktunya. Sekiranya waktu zuhur telah masuk dan dia tidak berniat untuk menjamakkan dengan asar, maka dia wajib mendirikan secara qada dan dia berdosa disebabkan kelewatan tersebut. Maka tuan-tuan, yang pertama cerita tentang jamak takhir. Sembahyang pada waktu yang pertama dia nak bawa kepada waktu yang kedua. Kita ambil contoh zuhur dan juga asar. Maka bila mana masuk sahaja waktu zuhur, mungkin terlalu sibuk, maka dia pun menangguhkan waktu zuhur untuk dibawa kepada waktu asar. Maka pada ketika berada dalam waktu zuhur, dia perlu niatkan untuk bawa zuhur pergi kepada asar. Namun mungkin disebabkan kesibukan dan sebagainya, maka dia pun tak niat. Maka bila mana tak niat, masuk sahaja waktu asar, dia tidak boleh untuk menjamakkan zuhur kepada asar. Disebabkan apa? Dia tidak berniat. Dan pada ketika itu solat asar, solat zuhur tadi dia akan tunaikan secara tamam, iaitu secara sempurna, dan dia dikira berdosa sebab melewatkan waktu zuhur itu tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang bermusafir itu hendaklah terus berada dalam keadaan musafir sehingga kedua-dua sembahyang selesai didirikan. Sekiranya dia sampai bermukim sebelum selesai sembahyang, maka sembahyang yang dilewatkan menjadi sembahyang qada. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau yang pertama tadi bab berkaitan dengan niat, bila mana kita masuk kepada yang kedua, dia mestilah ditunaikan ketika mana masih lagi berada dalam keadaan musafir. Sebagai contoh tuan-tuan, daripada kampung, daripada Melaka, tuan-tuan nak balik semula ke Johor, ke Cahaya Baru. Maka dalam perjalanan masuk waktu zuhur, tuan-tuan niat untuk bawa kepada waktu asar, ditakhirkan. Maka bila mana masuk saja waktu asar, tuan-tuan pun teruskan lagi perjalanan hingga tuan-tuan sampai ke Cahaya Baru, ataupun tuan-tuan telah masuk ke dalam mukim Masai. Maka pada ketika itu solat asar perlu ditunaikan secara sempurna, dan solat zuhur juga perlu ditunaikan secara sempurna, iaitu solat zuhur dikira sebagai solat qada sahaja. Sebab apa? Sebab kita pada ketika itu tidak lagi berada dalam keadaan musafir. Kita lihat bahawa jamak dan qasar mesti berada dalam keadaan musafir. Bila kita daripada kampung nak balik ke dalam kawasan rumah kita, maka mesti kita tunaikan juga berada dalam keadaan musafir. Bila sampai sahaja di kawasan kita, maka pada ketika itu dia tidak lagi dikira sebagai
jamak dan qasar, maka pada ketika itu kita juga tidak dikira sebagai orang yang bermusafir. Seterusnya kita sentuh sedikit berkaitan dengan sembahyang jamak. Maknanya telah kita jelaskan di awal perbahasan itu tadi. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sembahyang jamak ini pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Bila takdim kundam ini maksudnya kerban. Bila berkaitan dengan jamak takdim, bermaksud kita membawa solat waktu yang kedua dibawa kepada waktu yang pertama. Itu maksud takdim. Sama ada asar dibawa kepada zuhur ataupun isyak dibawa kepada waktu maghrib. Itu yang pertama. Dan yang kedua jamak takhir, iaitu melewatkan sembahyang pertama dan ditunaikan dalam waktu yang kedua. Sama ada zuhur dibawa kepada waktu asar ataupun maghrib dibawa pada waktu isyak. Sembahyang yang boleh dijamakkan sebagaimana yang telah diketahui dalam perbahasan yang lalu, bahawa sembahyang yang boleh dijamakkan iaitu dua waktu, zuhur dan asar, dan juga maghrib serta isyak. Tidak ada istilah untuk membawa menjamakkan isyak dengan subuh. Tak ada istilah untuk membawa subuh dengan seterusnya. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat sembahyang jamak ketika hujan. Maka tuan-tuan, bila mana satu keadaan boleh dilakukan sembahyang jamak ketika hujan, daripada Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, maksudnya Nabi SAW sembahyang 7 rakaat dan 8 rakaat ketika di Madinah, iaitu zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isyak. Imam Muslim menambah, bukan dalam keadaan takut, yang ini tidak aman dan musafir. Menurut riwayat Bukhari, boleh jadi ketika hujan lebat pada waktu malam. Jawab Ibnu Abbas, boleh jadi begitu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita melihat kepada penerangan ini. Solat jamak dan kasar ketika mana berada dalam keadaan hujan lebat. Disebutkan di sini tuan-tuan, syaratnya yang pertama, hendaklah sembahyang itu didirikan secara berjemaah di masjid. Maksudnya bila mana dalam keadaan hujan lebat tuan-tuan datang masjid, maka boleh didirikan sembahyang jamak secara berjemaah, yang menurut pandangan umum hujan yang turun boleh menyakitkan seorang muslim, yakni membasahkannya ketika perjalanan menuju ke masjid tersebut. Maksudnya berada dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Maka pada ketika ini mungkin keadaan urufnya belum dikatakan sesuai untuk solat jamak dan kasar. Solat jamak sahaja, dia tidak ada kasar. Minta maaf, solat jamak sahaja, dia bukan kasar kan, ketika mana berada dalam hujan lebat. Dan dia mesti ditunaikan secara berjemaah di masjid. Dan tuan-tuan, hujan turun berterusan dari awal sembahyang pertama hingga diberi salam dan ketika awal sembahyang kedua. Maksudnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, solat tadi mesti ditunaikan, diselesaikan ketika mana masih lagi berada dalam keadaan hujan. Dan dia hanya boleh ditunaikan jamak takdim sahaja, bukan dia bawa kepada waktu yang kedua, tetapi dia hanya bawa kepada waktu yang pertama. Sebab apa? Allah Akbar.